si Abu Bakar dan Umar, kedua mereka itu sama taraf dengan berhala yang disembah di Mekah seperti Allah wal Uzza. Maknanya mereka mencela Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Biasa bagi mereka mencela. Saya dah banyak bincang, duduk semeja, berdebat, berbalah, bergaduh, bertekak dengan orang Syiah ni. Mereka kata mereka ikut Ahlussunnah, ikut Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, tapi melaknat sahabat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat aku. Falau anna ahadakum anfaqa zahaban misla Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Jangan kamu mencela sahabat aku, menghina sahabat aku. Sekiranya kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud pun dalam Islam, kualiti keimanan kamu tidak akan mencapai tahap keimanan mereka sekadar secupak atau separuh daripada cupak perkenaan. Tengok, begitu nak cela para sahabat. Dan hukum mencela sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in ini kafir, murtad. Mencela sahabat, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Islam. Kenapa? Kerana Quran ada nas yang jelas, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Juga ayat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Juga ayat yang lain. Allah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Allah fi ashabi, Allahu Allah fi ashabi, la tattakhidhuhum gharadan min ba'di. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah sahabatku. Jangan kamu jadikan sahabatku ini sebagai sasaran dalam kehidupan kamu. Perintah la tasubbu ashabi, kata ulama, la tasubbu ashabi menunjukkan perintah ini atas wajib, kerana tidak ada karenah yang lain yang boleh membelakangi perintah wajib pada sunat, pada haru, pada makruh. Allah Rabbi la ilaha illallah. Tengok dalam kitab Syiah sendiri, bukan dustaan pada saudara-saudara kita yang berfaham Syiah. Dalam kitab Syiah sendiri menyamakan Khalifah Rashidin yang mana Nabi sebut, iqtadu min ba'di Abu Bakr wa Umar. Ikutlah orang selepas aku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ikutlah mereka. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, abdu 'alaiha bin nawajiz. Jelas. Kalau kita mau utamakan Sayyidina Ali berbanding Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, tak apa. Tapi terimalah sketsa sejarah yang telah tersurat sebagai ijma' di kalangan sahabat dan ijma' ummah. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, seterusnya ini kitab Raudatul Muttaqin. Mereka mendakwa Sayyidina Muawiyah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terkeluar daripada agama dan mereka bukan dari kalangan orang Islam. Ini takfir sahabat. Penolakan ini satu sebab yang bawa pada kekufuran mereka. Kita nak kata Syiah sesat ke, menyeleweng ke, kufur ke? Kenapa? Kerana perkataan, kerana perbuatan, kerana pegangan. Secara mutlak kita tak katakan mereka kufur. Lagi mana mereka ahlul qiblah, mengucap dua kalimah syahadah, mengamalkan rukun iman, rukun Islam. Kita tak mengkafirkan mereka, tapi ada sebab-sebab yang menjadi kafir. Tengok pada perkataan, tengok pada perbuatan, tengok pada pegangan. Itu kena baca bab riddah dalam kitab-kitab fiqh. Ini kitab yang jelas, tuan-tuan. Seterusnya, mendakwa semua manusia kecuali Syiah lah anak zina, dan meriwayatkan bahawa imam mereka Abu Ja'far, yakni Muhammad Al-Baqir, mengatakan bertakiyah dengan Ahlussunnah lebih baik daripada menyatakan pegangan sebenar Syiah, iaitu permusuhan dengan Ahlussunnah.
asas kepada Syiah juga taqiyah. Tak sah ibadat salat kalau semayang di belakang imam Sunni atau imam selain daripada Syiah. Kalau negeri-negeri kejauhan tidak ada pemimpin Syiah, tidak ada hujat Syiah, tidak ada ayatullah Syiah, maka semayang di belakang imam yang dilantik Jabatan Agama tak apalah, tapi taqiyah, pura-pura saja. Sebenarnya kita masih berpegang pada doktrin kita, keimaman kita. Itu penting. Walayatul faqih dalam teori Syiah. Kita kata ibadat ni mukhlisin lahuddin, ikhlas mata-mata kerana Allah. Mana ada taqiyah? Tak guna taqiyah. Taqiyah tu sama statusnya dengan munafik. Allahu akbar. Seterusnya, ini kitab Syiah Anwaruz Zahra. Mereka membolehkan sujud dan mohon keampunan daripada Fatimah Zahra. Ada Syiah Malaysia ni kata Allah menjelma masuk dalam tubuh Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalau tak kenal Fatimah, tak kenal Sayyidina Ali. Nanti kita akan tengok. Seterusnya, ini taqiyah dalam Syiah. La imana liman la taqiyatalah. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak bertaqiyah. Betul orang Syiah tak mengaku Syiah, hidup balik tak mengaku Syiah. Wahabi tak mengaku Wahabi. Minta maaf. Islam liberal tak mengaku dia Islam liberal. Pluralisme agama pun macam tu juga. Banduan masuk penjara tak mengaku. Padahal dia Acah Rogo Bersiri tak mengaku. Dia kata perempuan tu ajak dia. Gangster Simba Renggau tak mengaku dia gangster. Dia kata orang lain pukul, saya pun pukul juga. Kawan ajak, saya pergi. Saya ingatkan apa? Rupanya polis tangkap masuk penjara. Padahal dia gangster. Allahu akbar. Ini bukan dengan pengakuan, baliknya ada karinah, perkataan, perbuatan, pegangan. Seterusnya, Syiah mereka hadis, terutamanya disebabkan pada Ahlul Bait. Saya nak jelaskan tuan-tuan, Ahlul Bait sanak saudara keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Aliya wa Hasan wa Husainan, thumma qala Allahumma haula'i min ali baiti. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidatah Fatimah radhiyallahu anha Zahra, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu alaihim ajma'in. Kan kemudian Nabi peluk mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahawa mereka ini adalah sanak saudara kaum, keluarga, keturunanku. Itu Ahlul Bait, wajib cinta Ahlul Bait. Hingga Imam Syafi'i menyebutkan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumul azim annakum man lam yusalli alaihi la salata lahu. Wahai sanak saudara kaum keluarga Rasulullah, menyintaimu satu kefarduan sebagaimana kefarduan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Barang sesiapa yang tidak berselawat ke atasmu, maka tidak sah salatnya. Itu kecintaan. Cinta Ahlul Bait bukan berarti Syiah. Tapi yang Syiah ni mengeksploitasi kedudukan Ahli Baiti Rasulullah, lantas menyandarkan beberapa banyak nas-nas palsu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Musa Al-Kazim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Muhammad bin Hasan Al-Ashkari, untuk menyerang sebahagian besar dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, demi mencela para sahabat, khususnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam syarah Nahjul Balaghah, mereka buat riwayat-riwayat seolah kata Ahlul Bait Rasulullah ini menyerang kepribadian sahabat yang lain. Jadi kerana riwayat inilah dijadikan mekanisme untuk mereka mengkafirkan bahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in yang mereka tak suka. Allahu akbar. Okey, seterusnya, ini mut'ah dalam Syiah. Saya belajar di Universiti Mu'tah dari kalimah maut, medan kematian. Mu'tah ni medan kematian di Jordan, dekat dengan Israel. Saya belajar di Mu'tah, bukan di mut'ah. Mut'ah ni menikah setubuh laki bini, itu mut'ah. Ambil kebahagiaan suami, kebahagiaan isteri, itu mut'ah.
Lepas menikah kita beri sedikit bantuan kepada isteri, mut'ah. Tapi dalam tradisi nikah Syiah ada nikah mut'ah, yakni merujuk kepada nikah kontrak. Nikah sekejap je, boleh? Nak nikah sehari boleh? Nikah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, boleh? Nikah Syiah ni tuan-tuan, ada 3 individu saja. Yang pertama pengantin lelaki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga imam Syiah. Tanpa wali, tanpa saksi. Kerana wali dan saksi itu diambil alih oleh imam Syiah. Dan basic nikah Syiah ni 9. Boleh jadi 20, jadi 30, 40. Seorang suami boleh 40 isteri, tak apa. Dengan budak bawah umur pun tak apa. Boleh lagi dengan mak-mak janda, janda meletup, janda berhias. Macam apa? Rosita Cik Wan. Nampak tuan-puan mengantuk ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 5. 2, 3, 5 campur semua jadi 9. Sedangkan masna wa thulatha wa ruba', wow tu litartib. Kalau mampu buat nikahlah 2. Nikah seorang, kalau mampu nikah 2. Mampu nikah 3 sampai 4 habis. Syiah tak ada. Waktu atas dan nikah lain 2 dan 3 dan 4. 2 dan 3, 5 campur 4, 9. Asasnya 9. Lepas tu kalau kita tengok ustaz nampak alim, pakai jubah, pakai serban, bagus sama ibadatnya, pergi masjid, pergi surau, ceramah agama, baca Quran, baca hadis, berabuk. Tapi bini 9 confirm Syiah. Orang kita Melayu ni sebab tu syok masuk Syiah. Nikah ramai. Nikah mut'ah dengan Syiah, mak bapak tak tahu tak apa. Dan Khamenei pernah menyatakan dalam kitabnya bahawa boleh kita nikah mut'ah walau dengan bini orang. Kita sama-sama pergi khusus Intan wilayah selatan, Intan wilayah timur. Kat keluar ke, kat besuk ke, kita pergi khusus. Kita pergi kerjaan, nampak perempuan dahi licin, nampak cantik, dia macam Nilofa. Nilofa tu orang Kelantan tu. Tapi Ustaz Zamihan tak ada skandal dengan Nilofa. Tak ada skandal di Balok, tak ada skandal di Kuantan, tak ada. Tak ada skandal apa-apa. Kita ustaz bersih punya. Dah berkenan, bila berkenan kita pergi jumpa imam Syiah, nikah 2 tu. Walaupun katakan apa macam Nilofa tadi bini orang, ada masalah. 3 hari masa kursus. Habis kursus balik cerai dengan Syiah mudah je. Bila suami tak ambil berat pada pasal isterinya, cerai. Tak ambil berat pasal makan, pasal minum, pasal keselamatan, pasal pendidikan, pasal perlindungan, tak ambil berat, cerai. Lepas tu kita suka masuk Syiah ni, orang Melayu kita suka masuk Syiah. Nikah cerai, nikah tinggal. Jadi zina. Di mereka awal Islam ada sejarah Nabi SAW membenarkan pada tentera Islam untuk bermut'ah seketika. Kemudian hukum itu dimansuhkan, akan dibentangkan oleh Fadilatul Doktor bentar lagi insyaAllah. Nak ceritanya apa benda ni nikah mut'ah? Ikut nafsu. Nikah mut'ah walaupun dengan sepasang selipar jadi mas kahwin boleh. Walaupun dengan sebiji coklat jadi mas kahwin boleh. Tak semestinya banyak. Ada cinggang sepaket 5 paket beli RM1. Aku terima nikahnya, kata perempuan, aku terima nikahnya dengan sepaket cinggang bagai mas kahwin. Selesai. Itulah kita sayang mak-mak janda kita, anak-anak dara kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita ni. Kalau nak cari ustaz, carilah ustaz Al-Sunnah wal Jamaah. Jangan cari ustaz-ustaz Syiah letih. Ada juga setengah daripada Syiah dan setengah daripada ustaz-ustaz Wahabi menghalalkan liwat. Dia kata tak apa, kita liwat bini kita tak apa, bini kita redha. Bagi satu, mereka mendakwa elah liwat tu tak apa sebab isteri kita dalam keadaan lampu merah. Kita temperature naik, bini lampu merah. Itu nak guna lorong kecemasan kot belakang. Minta maaf cakap, ni ustaz-ustaz yang bahlul. Nak selewing agama berdasarkan pada keinginan hawa nafsu. Allah sebut ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
afa anta takunu alaihi wakila. Kamu tidak melihatkah wahai Muhammad, orang menjadikan hawa nafsu sebagai kuda tunggangan hidupnya? Apakah kamu wahai Muhammad dapat menjadi wakil untuk memelihara mereka? Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak lesai manusia yang ikut hawa nafsu ni? Ikut nafsu tu nak menikah sampai 9, 10, 15, 20. Ikut nafsu tu nak faham isteri ikut lewat ke belakang. Gila ke apa? Ustaz apa ni? Ustaz tak betul ni, Ustaz Bahlul. Saya mengajar ada kelas datin-datin lah dekat Ampang. Datin beritahu saya, Ustaz, saya nak cerai dengan suami saya. Kenapa tak tahan? Kenapa? Suami saya sentiasa liwat saya. Saya nak mengadu kat pejabat agama, malu, tapi dia sentiasa liwat saya. Saya tanya dia, ni apa ni? Dia kata Islam kita boleh liwat. Ada ustaz mengajar, boleh liwat. Tu Ustaz Bahlul. Kita tengok pemikiran daripada mana tu. Bukan nak menghinakan ustaz tak. Kita tengok belok pemikiran ustaz tu daripada mana. Ni nak tahu asal usul sikit lah. Khususnya tuan-tuan, ini semayang Syiah, setengah Syiah, sebahagian Syiah wajibkan sujud bila bersolat atas batu daripada Karbala. Mereka mendakwa tanah sekarang ni tanah tak suci, tak bersih. Tanah suci bersih ialah tempat tercurahnya darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, di medan Karbala. Beliau dibunuh dengan kejam di situ, dan darah itu dikatakan sebagai darah suci. Dan kalau mereka nak semayang, ada tanah liat yang dikeringkan jadi macam batu gitu, ada bulat, ada 3 segi, ada 4 segi, ada segi tempat, ada segi panjang. Bila nak sujud atas batu tu, macam-macam tu lah cara dia. Kalau semayang atas surau atau masjid, warga asing, Amerika ke Afrika ke Eropah, Asia Barat, juga daripada Iran, kalau semayang jenis guna objek gini, itu mazhab Syiah. Okay, khususnya ini orang Syiah menyambut peristiwa Ashura 10 Muharram. Mereka mencederakan diri mereka sendiri, kononnya meratapi kematian, pembunuhan ke atas Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sedih kerana cucu baginda sallallahu alaihi wasallam dibunuh dengan kejam di Karbala. Tapi bukan melestarikan kesedihan tu dengan cedera, dengan tikam. Dah bersadar, letak cangkuk-cangkuk tajam dekat ujung jari ni, tepuk dada sampai luka, sampai darah, pengsan. Ataupun tepuk belakang sampai luka, tepuk belakang, toreh kepala dengan pedang, dengan pisau, dengan parang. Tengok, inilah pengorbanan mereka semata-mata nak meratapi kesedihan. Apakah kita patut meratapi kesedihan dengan kemudaratan? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Allah Rabbi. Khususnya ini contoh-contoh, tuan-tuan boleh tengok okey, khususnya budak kecil, mak Syiah, anak tak tahu apa, masa 10 Muharram peristiwa Karbala, toreh kepala anak. Kalau toreh pokok getah, bolehlah jual pokok getah, susu getah, sekerat. Ni toreh kepala anak, nak jual apa? Tengok mak Syiah ni, tengok budak kecil, tengok. Allah Rabbi, la ilaha illallah. Satu lagi, tengok remaja kita 10 Muharram jalan atas bara api. Bara api tu bawah tu, bara api. Lepas tu campur dengan paku-paku lagi tu, jalan. Apa benda ni nak memudaratkan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah, khususnya ni sama juga Syiah seluruh dunia. Gambar-gambar ni boleh diakses dalam internet lah, sempena dengan merayakan 10 Muharram. Kita pun merayakan 10 Muharram tapi dengan banyak berpuasa, berzikir, berqiyam, berselawat, berkasidah, berhizib, berwirid. Bagaimana para ulama kita? Mereka cara mereka, kita cara kita. Yahudi pun merayakan 10 Muharram dengan cara mereka. Allah, khususnya ini Imam Khamenei, Ayatullah Al-Khamenei, dia memfatwakan satu fatwa semasa, memenuhi kehendak syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk, mengacukan kemaluan ke paha kanak-kanak, termasuk ke paha bayi yang masih menyusu, adalah diharuskan. Air dah banyak masuk kepala, bila temperature dah naik, budak-budak pun boleh tanya.
La ilaha illallah. Tengok tu. Ini dalam kitab Khamenei, Tahrir Wasilah, juzuk yang kedua, halaman 216. Apa benda ni merepek? Kalau nak cakap pasal seksual pun jangan cakap pasal merepek. Kau cakap merepek. Betul lah Ustaz Zamihan tak setaraf dengan Imam Ayatullah Khamenei. Betul, tak setaraf. Tapi asas kita jelas. Kenapa fatwa-fatwa begini nak di-highlightkan? Bila kita naik nafsu syahwat, pandailah kita pergi mandi ke, ambil wuduk ke, sembahyang sunat ke, banyak puasa ke, kahwin ke, bunuh sampai belacan ke. Pandailah kita. La ilaha illallah. Okay, khususnya ini akidah Syiah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ali Waliullah Al-Khumaini Hujjatullah. Ini Syiah Imam 12 yang menjadi mazhab resmi Iran. Dalam Syiah Imam 12 ni ada pecah-pecahan yang ekstrim, yang radikal, dan sampai kepada teroris. Khususnya sebelah kanan Mufti Mesir Syekh Al-Jum'ah, sebelah kiri ini Profesor Dr. Ahmad Tayyib Syekhul Azhar. Dah banyak dah ruang, peluang untuk merapatkan hubungan antara Sunni dan Syiah. Tetapi banyak pula yang menemui kebuntuan. Gaduh bertekak. Jadi kita benarnya kalau orang Syiah nak menghormati kita, ya jelas kita boleh menghormati mereka kalau mereka satu usul dengan kita dalam akidah. Tapi masalahnya dengan menganut akidah yang tak betul antara sebentar tadi, mereka nak menyerang kita. Bagaimana nak mencari kesepakatan atau titik pertemuan? Allahu Akbar. Khususnya ini Syiah Malaysia, Syiah Melayu. Tak nampak gambar dia? Namanya Syed Hasan Al-Attas, lahir 1996. Operasi pengembangan Syiahnya di JB dan KL, Johor Bahru, Kuala Lumpur. Pangkat dia Ayatullah daripada Iran diberikan. Cara dakwah Syiah disampaikan seminar, ceramah, motivasi. Dan antara ajarannya dia katakan Ruh Fatimah datang pada majlis ilmunya, dan Allah menjelma dalam badan Fatimah. Allah menjelma dalam badan Fatimah. Dan yang ketiga, nama Ahlul Bait pilihan Allah, bukan manusia. Yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Itu bagi dia tu pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Betul, kita katakan betul. Ada setengah kenyataan betul, ada setengah kenyataan tak betul. Ahlul Bait sanak saudara kaum keluarga keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dalam hadis riwayat Tirmizi, saya jumpa Salman Al-Farisi, warga negara asing, beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan jumpa Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, man ali baitik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah sanak saudara kaum keluargamu? Baginda menjawab, sanak saudara kaum keluargaku ialah setiap mereka yang bertakwa pada Allah. Jadi bukan kerana bangsa, bukan kerana darah, keturunan sahaja. Al-Bait Rasulullah itu pengertian yang khusus. Macam kita ni Jawa, Bugis, Boyan, Melanau, Kelabit, Dusun, Kadazan, Bajau. Bagaimana nak jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keturunan iman dan takwa, alhamdulillah. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj 70 kali. Mengalami Mi'raj 70 kali. Kita Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali je. Dia 70 kali. Lebih power steering, Power Ranger. Dan kenyataan dia tak kenal Fatimah radhiyallahu anha, maka tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata Allah menjelma dalam badan Fatimah. Nauzubillah. Ni ajaran hulul dan ittihad. Ajaran Allah menjelma dan ajaran Allah bersatu dengan makhluk. Ni ajaran Syiah batiniyah. Sudah mula disebarkan di negeri dan negara kita. Khususnya ni anak-anak Melayu di Facebook sudah ramai jadi Syiah. Duk mencela sahabat situ. Di Facebook, di Twitter dia cela sahabat Nabi. Allah Rabbi la ilaha illallah. Khususnya ni Syiah di Malaysia ni, sambutan 10 Muharram. Okey. Khususnya ini ada NGO, kononnya NGO, tak dia daftar ataupun tidak, kita akan semak di ROS. Kami, NGO ni kami, aktivis mahasiswa di negara kita, boleh rujuk pada blognya. Okay.
Dia menafikan ulama-ulama kita ni bukan ulama orang biasa, ustaz-ustaz kampungnya, tapi ulama muktabar yang sebenarnya ialah Imam Khamenei. Yang lain bukan ulama. Nauzubillah. Okey. Bangga dengan Khamenei tu. Allah, seterusnya. Ini dia buat keterangan sendiri di media elektronik mereka. Mereka tak segan-segan, mereka katakan mereka Syiah. Bila kita tanya Syiah ni, Syiah jenis mana? Zaidiyah ke Ja'fariyah? Imam 12. Dan kita bila melihat kata-kata mereka, tulisan mereka, tindakan mereka, jelas mereka dalam kelompok Syiah yang ekstremis. Seterusnya, ini kesan bila kita ikut Syiah. Kita yang pertama, bila kita ikut Syiah, fahaman kita, fahaman agama yang salah. Tak salah macam mana? Cela sahabat Nabi, dakwa Quran palsu, boleh nikah mut'ah, buat ibadat taqiyah, Quran pun kata palsu. Okey. Yang kedua, terbit rasa benci pada sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain. Kalau nak maki orang pun Nabi kata salah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Aisyah, "Alaiki birrizqi wa iyyaki wal 'unfi wal fuhush." Duhai Aisyah, hendaklah dikau bersifat sopan santun, lemah lembut, jaga diri dengan jangan mengungkapkan perkataan kasar dan keji. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqul hasan." Asas yang menjadi beratnya timbangan amalan anak Adam di pada mahsyar ialah budi pekerti yang mulia. Dalam hadis sahih yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsar ma yudkhilun nas al-jannata taqwallahu husnul khuluq." Perkara yang menyebabkan manusia banyak masuk syurga ialah takutkan Allah dan budi pekerti mulia. Mulia ke budi pekerti kita kalau kita tak celah sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain? Itu kita sedih ya. Kalau setakat Syiah nak ikut Zaidiyah, Ja'fariyah, tak apa, tapi jangan celah orang. Saya tuan-tuan buat pemulihan pada banduan. Satu banduan tulis nama dia, ayah dia, mak dia, bini dia, anak dia, agama dia, umur dia, duduk kat mana. Tulis apa cita-cita dia. Dia gumpal kertas. Saya suruh dia gumpal kertas. Lanyak. Lepas tu pijak. Sepak, buat main bola. Jaring go. Dia suka happy. Oh, menang, suka happy. Lepas tu last sekali saya buat komentar. Nama kamu sendiri, kamu hina, kamu pijak, kamu sepak. Mak kamu sendiri, kamu sepak. Bini kamu sendiri, anak kamu sendiri, agama kamu sendiri, kamu lanyak, kamu pijak, kamu sepak. Wah, marah dia. Baru terasa. Begitu juga kita duk rompak, duk menyamu, duk mencuri, duk merogoh, duk gangster. Kita pijak maruah, agama, keturunan, hak orang lain, kata benda. Baru terasa. Ini lagilah jenayah besar ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tersebar bid'ah yang sesat. Saya katakan tadi, Wahabi ke Syiah ke liberal ke, jangan kenal Syiah dari pandang sisi Wahabi. Jangan kenal Wahabi dari pandang sisi Syiah. Neraca kita tengok Wahabi, tengok Syiah, Islam liberal, pluralisme agama, Arkam, Ayah-Pen, Haji Kahar, Qadiani, Bahai, Amalan Semana dan lain-lain yang sewaktu dengannya itu mengikut neraca Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas. Kita tidak hulu, tidak melampau. Kita tidak jumuk, tidak terlalu konservatif. Kita berpegang pada prinsip wasatiyah, kesederhanaan. Okey. Seterusnya, merosakkan perpaduan. Tak bergaduh sama sendiri. Kalau di Pakistan, Syiah ada masjid dia, Wahabi ada masjid dia. Wahabi tak puas jenis Syiah, pergi serang Syiah, tembak orang Syiah, bom orang Syiah. Kalau Syiah nak balas, pergi bom orang Wahabi, tembak orang Wahabi. Tak begini begitu. Kita ni taklah sampai setahap itu, dan kita akan bertindak. Akta Ordinan Darurat 2 tahun tentang penjenayah yang tidak terlibat dengan jenayah secara langsung akan dimasukkan bulan 6. Tapi diganti dengan akta yang lain lebih ketat. Begitu juga ISA, kita akan masukkan sepenuhnya bulan 6. Dan saya orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat program pemulihan tahanan ISA. ISA selesa tuan-tuan, selesa. Surau ada, aircon ada, blok bilik-bilik macam hotel, boleh masak sendiri. Siapa kata ISA tak selesa? Dan kita sekarang beri pendekatan. Masa-masa ISA kita bantu sekolah, bantu makanan, bantu pakaian, bantu duit belanja. Saya tahu saya masuk ISA lebih daripada 15 kali masuk ISA. Saya tahu. Walaupun ISA dibubarkan, dihapuskan sepenuhnya bulan 6 ni, kita ada penal code 2012. Bukan saya nak mengugut.
Bila kita melakukan kesalahan, kes itu dihadapkan ke mahkamah, al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala ma ankara. Kita bersoal jawab dengan hakim situ, ada program bela, program cara kita berikan sebagai hak eksklusif umat Islam mengadili kesalahan dan dakwaan. Paling minima ISA diganti dengan akta baru 7 tahun penjara dan maksimal 30 tahun penjara. Kalau subahat sekalipun kita tak laku, kita subahat 7 tahun penjara. Kalau kita melakukan 30 tahun, ada lebih berat lagi. Dan tak mustahil kalau jenis Wahabi yang ekstrim, Syiah yang ekstrim, plural ekstrim, mengancam keselamatan negara, kita KDN tidak ada ragu-ragu dan bertindak mengikut wajaran undang-undang yang sedia ada dan ditambah baik. Kesalahan syariah